الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang saya berada di Mahat Tahfiz Al-Firdaus Lil Banin. Di sini saya akan berkongsi kepada kalian semua tentang kegiatan zikir yang diamalkan oleh para pelajar di Mahat Tahfiz ini. Baik, ini ialah musalla Mahat Tahfiz Al-Firdaus Lil Banin, di mana para pelajar akan melakukan semua kegiatan seperti solat, pengajian, zikir, maulid, makan, semua akan dilakukan oleh para pelajar di musalla mereka ini. Abdul Latif adalah karangan daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau berasal daripada kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Beliau dilahirkan pada malam Isnin 5 Safar 1044 Hijriah bersamaan 1624 Masihi di Subair, di pinggiran kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Pada hari Khamis 27 Ramadan 1132 Hijriah bersamaan 1712 Masihi, wafatnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Allahumma inni as'aluka min fujatil khair wa a'udzu bika min fujatil syarr. Allahumma anta rabbi la ilaha. Wirid Latif ini akan dibaca selepas solat subuh dan selepas solat maghrib. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Perkataan wirid ni ianya adalah satu perkara yang disebutkan di dalam kitab Al-Hadiqah Al-Aniqah fi Syarhi Urwatil Wathiqah. Satu perkataan yang mana ianya adalah bermaksud yang menjadi kebiasaan seseorang. Al-Imam Muhammad Al-Bahraq menyebutkan dalam kitab Al-Hadiqah apa yang menjadi kebiasaan seseorang seperti solat, seperti wirid, seperti bacaan Al-Quran, zikir dalam waktu-waktu yang khusus. Jadi seseorang yang tidak ada mempunyai wirid, maka ianya telah menyalahi sunnah Rasulullah SAW dan anjuran Rasulullah SAW. Hizib An-Nasr juga merupakan salah satu daripada karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. U'aidu nafsi billahi ta'ala min kulli ma yasma'u bi udhunayn wa yubsiru bi 'aynayn wa yamshi bi rijlayn. Hizib An-Nasr ini akan dibaca setelah selesai solat zuhur. من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون عز جاره وجل ثناؤه وتقدس أسماؤه ولا إله غيره. Para ulama kita menyusun. Kenapa saya menggunakan perkataan menyusun? Kerana perkara ini amat penting. Ianya terkadang ada yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Maka para ulama kita mengumpulkan perkara tersebut di dalam satu risalah untuk mudah diamal. Seperti mana Imam Abdullah Al-Haddad meletakkan sekalian daripada hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan amalan, diletakkan dalam Wirdul Latif. Bagaimana meletakkan dalam Ratibul Haddad. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan dan ada juga ada hadis yang daif. Dan begitu juga kita melihat para ulama-ulama yang lain meletakkan perkara tersebut di dalam amalan-amalan mereka. Daripada nama zikir ini, dapat kita ketahui bahawa ia adalah karangan dari Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Disebabkan itu, zikir ini dinamakan Ratibul Haddad. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Ratibul Haddad ini akan dibaca selepas solat maghrib atau selepas solat isyak. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hizib Bahar adalah karangan daripada Syekh Abu Hasan Ash-Shazili. Beliau lahir di Khumarah, Morocco
pada tahun 593 Hijriah bersamaan 1197 Masihi. Syekh Abu Hasan Asy-Syazili juga termasuk daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada cucu baginda Sayyidina Hasan. Beliau telah wafat pada tahun 654 Hijriah bersamaan 1258 Masihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim anta rabbi wa 'ilmuka hasbi fa ni'ma rabbu rabbi wa ni'mal hasbi. Hizib Bahar ini akan dibaca selepas solat asar. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادة والخطرات من الشكوك والذنوب والأوهام ساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنين والمنزلون زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. Wirid Sakran adalah karangan daripada Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Rahman As-Saqaf ataupun As-Sakran. Beliau telah lahir di kota Tarim Hadramaut, Yaman. Beliau digelari sebagai As-Sakran iaitu mabuk kerana jika beliau sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau akan melupakan segala-galanya kerana begitu cintanya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abu Bakar As-Sakran telah wafat di Tarim pada tahun 821 Hijriah bersamaan 1401 Masihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtaqtu bidar billah tuluhu ma sya Allah ufluhu la ilaha illa. Wirid Sakran ini akan dibaca selepas solat subuh, selepas selesainya wirid latif ataupun selepas solat maghrib. Tahatu binamin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya nak ambil satu hadis daripada Nabi SAW yang di dalam Sunan Baihaqi, iaitu setiap sesuatu itu memiliki pengasah dan pengasah hati itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu mengata tidaklah merugi bagi ahli syurga kecuali 1 jam yang dilaluinya itu tanpa zikir kepada Allah. Maksudnya 1 jam tanpa zikir kepada Allah itu menjadi kerugian bagi manusia. Dan disebutkan lagi di dalam riwayat oleh Siti Aisyah, Ummina Siti Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah anak Adam itu melewati 1 jam tanpa berzikir kepada Allah kecuali dia akan menyesal di negeri akhirat kelak. Dia akan merasa merugi, dia akan merasa menyesal, yang amat-amat menyesal di akhirat kelak. Dan hadis itu juga adalah hadis riwayat Imam Baihaqi. Dan saya menyeru kepada semua agar banyak daripada kita untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan mengingati Allah ini kita akan lebih dekat dengan Allah, hati menjadi tenang dan kita tidak akan mudah dipengaruhi oleh syaitan. Dan saya akhiri dengan sebaris daripada ayat Al-Quran yang berbunyi yura'unan nasa wa la yazkurunallaha illa qalila, iaitu dalam surah An-Nisa menyebutkan orang-orang munafik itu berpura-pura di hadapan manusia dan tidak mengingati Allah melainkan sedikit sahaja. Orang munafik ini lisannya Islam, lisannya menzahirkan Islam, tetapi hatinya itu penuh dengan kemunafikan, penuh dengan menolak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama menyebutkan jika kita masih lagi lalai daripada hal yang terpenting ini, iaitu berzikir kepada Allah, tidak mustahil akan terteraplah sifat-sifat orang munafik ke dalam diri kita. Yang mana mereka ini masih juga ada beramal zahirnya, tetapi hatinya itu tidak mengakui apa yang diamalkannya. Jadi bersamalah kita untuk mengelakkan diri kita termasuk daripada kalangan orang-orang yang munafik. Dan bila kita melazimi mengingati Allah, insya-Allah lah selalu pula berzikir kepada Allah, maka akan terjauh diri kita daripada gangguan-gangguan syaitan, nafsu. Sedangkan kita tahu banyak perlu yang kita lalui untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan itu baru 1, nafsu itu baru 2, banyak lagi yang perlu kita tempuh untuk sampai kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir itu salah satu daripada membantu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam lana dina. Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam lana dina.
والكون يردد آمينا على الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير